Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada kali ini insya-Allah kita akan bincang hikmah seterusnya, iaitu hikmah yang ke-73. Kalau dalam 3 jilid itu dia jilid kedua. Kalau Al-Ihkam ni jilid pertama. Tuntutan terbaik. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, telah diterangkan sebelum ini bahawa setiap apa yang Allah tuntut daripada hamba-Nya dalam pelaksanaan segala syariat dan hukum yang diperintahkan adalah kembali kepada mentahqiqkan apa yang terbaik bagi mereka dan memberi kebahagiaan. Maknanya tuan-tuan, manusia ni bila Allah suruh, maka itulah yang terbaik. Benarlah hikmat menyebut khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Perkara terbaik yang kamu tuntut daripada Allah ialah apa yang Dia tuntut daripada kamu. Yang terbaik daripada Allah apa yang Allah tuntut daripada kita. Kadang-kadang kita nak sesuatu. Nak sesuatu ni menjadi fitrah semula jadi manusia. Biasanya manusia suka memunya, nak punya. Nak punya ni, nak punya tu, dia nak. Tapi kita kena ingat bahawa kadang-kadang kepunyaan yang kita nak itu paling banyaknya kita tak guna. Kita nak baju, tapi baju kita banyak. Yang kita pakainya sehelai je sehari ataupun 2 helai sehari. Jarang orang pakai 8 helai sehari atas seorang-seorang. Biasanya sehelai atau 2 helai, paling banyak 3. Itu je. Tapi kita ada 80 baju. Tuan-tuan, itu nak gambarkan kepada kita betapa kehendak kita ini nak punya, nak milik tu memang banyak. Setengah orang tu dia minat motosikal. Motosikal dia pelbagai jenis, ada sampai 10 jenis. Tapi yang dia naik satu je. Itu pun sekali-sekala kerana kehendak memiliki. Dan ini berlaku, bila ini berlaku, maka di situlah kita selalu duk minta dengan Tuhan. Saya nak begiang, saya nak begiang. Sebenarnya sebaik-baik yang kamu minta daripadanya ialah apa yang Dia minta daripada kamu, yakni Allah minta. Saya melihat dalam isu seperti ini kita tak menjadi kesalahan nak minta. Cuma kita kena melebihkan dari sudut kefahaman kita untuk meniat dan untuk bertujuan ke arah kebaikan. Contoh, kita minta kaya. Disebut yang kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada kamu petunjuk, hidayah dan kekayaan. Kita minta kaya. Tetapi sebaik-baik orang, bila dia minta kaya, dia tahu apa yang dia nak buat, di mana dia niat. Dia niat untuk dipahalakan oleh Allah, untuk cari apa yang Allah minta dengan dia. Itu baru betul. Sebagaimana yang kita ceritakan, Sayyidina Umar pernah bertemu rakan-rakan dia masa dia jadi khalifah. Dia kata kepada sahabat lain, tamannau, cita-citalah kamu. Selepas masing-masing bercita-cita, maka Sayyidina Umar tanya, sebut cita-cita kamu. Seorang kata, ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita kalau saya mempunyai segunung emas. Maknanya dia nak.
Tetapi apa yang dia nak, dia kata unfiq fi sabilillah, aku akan infak pada jalan Allah. Segunung emas infak pada jalan Allah. Baik tak orang macam tu? Bukan baik, amat-amat baik. Artinya dia nak, tapi kehendak Allah, Allah sebut wa anfiqu, hendaklah kamu berinfak, dia boleh infak. Seorang yang kedua berkata, ya Amirul Mukminin, saya nak kalau boleh saya mempunyai kuda-kuda baka baik yang banyak, sekandang kuda baka baik, saya gunakan semua untuk jihad fi sabilillah. Sudah tentu kuda baka baik ni kuda mahal, sudah tentu sekandang lebih mahal daripada seekor. Semuanya nak baik kerana guna untuk fi sabilillah. Seorang yang lain berkata, ya Amirul Mukminin, saya nak kalau boleh saya mempunyai hamba-hamba yang gagah perkasa kerana dapat membantu saya untuk jihad fi sabilillah. Semuanya ditalakan fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik yang kamu minta dengan Tuhan ialah apa yang Allah minta dengan kamu. Allah minta kita melaksanakan ibadat haji. Jadi kita minta Allah kaya, dengan kaya tu aku boleh pergi ke Mekah buat haji. Kalau boleh biar selesa sikit, janganlah tak selesa sangat. Jadi maknanya kita minta yang macam itu yang terbaiknya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bayar zakat, tunai zakat. Kita minta kaya untuk infak, untuk bayar zakat. Kerana bayar zakat ni ada dua mata, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Dia menjadi tali ikatan dengan Allah sebab tunaikan perintah Allah. Hablum minan nas, manusia akan dikasih sayang sebab pemberian-pemberian tersebut. Oleh kerana itu, inilah sebaik-baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diminta. Antara yang Allah minta dengan kita adalah doa. Kita kena doa lah. Antara yang Allah minta dengan kita, semayang. Kita minta biar kita benar-benar boleh semayang, boleh khusyuk dalam semayang, boleh benar-benar memahami makna semayang betul. Antara yang Allah minta dengan kita adalah istiqamah. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah istiqamah, supaya kita istiqamah. Istiqamah ni banyak tuan-tuan. Istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam semayang berjemaah, istiqamah dalam melaksanakan ibadat, istiqamah dalam perkara-perkara yang baik. Semua istiqamah, yang baik istiqamah. Yang ini kalau kita boleh langsungkan dan kalau kita boleh buat, sebenarnya adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang kita tuntut, yang ini yang kita nak. Seterusnya tuan-tuan, hikmah yang ke-74, al-huznu ala fiqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iqtirar. Merasa ataupun perasaan kesedihan atas ketiadaan taat kepada Allah dalam keadaan tidak bangkit dan tidak berusaha untuk melakukan amalan taat itu sebenarnya merupakan salah satu tanda terpedaya serta tertipu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok orang macam-macam ragam. Ada orang dia kuat beribadat, maka ini adalah orang yang baik dan amat baik. Ada orang dia buat maksiat, waliyazbillah, tenggelam, maka dia tidak baik. Ada orang dalam bab ibadat ni, dia buat ibadat tapi dia tak rasa apa-apa, bagus juga, sekurang-kurangnya dia buat, dia kena baiki dari segi hati dia. Ada orang dia terlepas dalam ibadat. Bila dia terlepas dalam ibadat, dalam ketaatan, dia rasa sedih.
kemudian dia bangkit, dia buat balik sungguh-sungguh, ini baik. Tapi ada orang dia sedih kerana terlepas dalam ibadat, dalam taat kepada Allah, tapi dia tidak ada usaha ke arah untuk ibadat, sekadar sesal gitu je. Sedih aku, kata, masa muda itu dalam 20 tahun masa tak pernah sembahyang, sedih. Dia ulang sedih. Temu orang jangan jadilah seperti saya. Masa muda itu kak, tak ada benda yang saya tak buat melainkan saya buat maksiat. Puncaknya saya tak sembahyang, memang itu biasa. Saya sedih. Soalnya, adakah sekadar mengulangi sedih tapi tak sembahyang, tapi tak qada, tapi tak baiki diri, sekadar sedih saja, maka ini tanda dia ni walaupun menggambarkan sedih, dia masih lagi berada dalam terpedaya dan tertipu. Awak sedih, awak kata awak tak taat, jadi awak sedih. Kenapa awak tak taat lagi? Sekarang masa ada, peluang ada, usia ada, umur ada, kehidupan ada, kesihatan ada. Bukan masalah tuan tak sihat, bukan apa ni, tak ada masa, bukan dah nak sakit sangat, bukanlah nak mati dah, tapi kita sekadar mengulangi kalimah sedih begitu. Ini tak memberi membekas dan ini tak memberi sebarang kesan dalam kehidupan kita. Rugi tuan-tuan. Oleh kerana itu, sedih yang dikehendaki ini, bila dia sedih sebab dia lupa ibadat, dia bersungguh-sungguh untuk berubah dan melaksanakan ibadat dengan seupaya mungkin, maka inilah orang panggil dia berjaya. Tapi kalau dia sedih, dia tinggal, dia tak semangat juga, dia biasa juga, maka sebenarnya dia terpedaya dan dia tertipu. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di hadapan kita terlalu banyak bagaimana orang yang kita tengok mereka tergolong daripada perkara yang tak baik. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, ahli tasawuf, laisal buka bi ta'siril uyun, innamal buka an tatrukal amra allazi tabki alayhi. Tangisan yang sebenar bukanlah dengan memerah mata supaya keluar air mata, buat nangis, tetapi tangisan yang sebenar ialah kamu mengingatkan dosa dan sebagainya yang kerananya kamu menangis. Tengok dosa Allah banyaknya, ya Allah, kita takut. Sahabat-sahabat kita semalam cakap dengan saya lah, masa sudah mengajar makan. Dia kata, ustaz dia dah kot nak mati, ustaz banyak dah malang bagus. Saya kata tak lagi. Kita ni tak boleh terpedaya. Baik mana kita pun, kita tetap kena baiki, kita tetap kena buat amalan. Sebab itu kita kena belajar. Bila kita ada masa di dunia 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sebenarnya 20 tahun tu tak lama, 30 tahun pun tak lama, sekejap. Dalilnya paling mudah nak gambarkan sekejap. Kalau orang tanya kita, umur berapa dah? Dia kata 45 dah ustaz, 50 tahun dah. Kita tanya 50 tahun yang awak lah jalani tu lama ke sekejap? Sekejap je, pecah selit sampai. Sebagaimana yang telah luput tu sekejap, yang akan datang pun sebenarnya sekejap. Cuma kerana menanti, mengharap, itu kita rasa jadi lama, tapi sekejap. Oleh kerana itu, dengan masaan yang ada tu, macam mana kita nak buat? Kita kena tengok sebagaimana kata Ibn Athaillah Sakandari juga dalam kitabnya Taj al-Arus Al-Hawi li Tahzib an-Nufus. Manusia ni
Bila mana dia sedar, bila mana dia ingat kekurangan-kekurangan dia, kelemahan-kelemahan dia, masa yang dia abaikan, dia akan berbingkas, dia akan cuba cari apakah amalan yang paling baik untuk diqada masa-masa yang lalu. Para ulama menyatakan antaranya adalah banyakkan zikrullah, kerana fadilat dan pahalanya besar. Banyakkan solat, kerana dia tiang agama, bukan semata-mata yang wajib tapi yang sunnah. Banyakkan melakukan ibadat rukun Islam yang 5 ekstra dengan kelebihan selepas daripada itu sebagai sunnah. Kita buat haji, alhamdulillah. Oleh kerana sekarang ni dikotakan dan payah, kita buat umrah. Kita buat mungkin 2 kali setahun, alhamdulillah. Kita ada rezeki lebih, kita hantar orang buat umrah, 10 orang, 20 orang. Kita ada rezeki lebih, kita boleh tolong bantu makcik pakcik yang nak pergi ke Mekah buat haji, yang sudah ada cukup duit tapi tak berapa nak cukup belanja, kita bagi 1,000, 2,000. Ini semua menyebabkan kita dipahalakan oleh Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok perkara-perkara macam inilah baru kita rasa kita beruntung hidup di dunia ni, masa-masa ni. Sebab kita tak tahu, dan kita akan kata, Allah, kalau aku tahu begini aku buat banyak lagi. Tapi kalau tinggal kalau saja habis, ya, tak ada apa. Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita niat untuk baik kepada dia, macam kita baca dalam hikmah sebelumnya, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka, sebaik-baik yang kamu tutup ialah apa yang dia tutup pada kamu, maka itu sudah tentu akan memberi kesan yang cukup baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baru-baru ni kita telah baca berkenaan dengan Dajjal. Pada hari ini kita akan baca pula berkenaan Ya'juj wa Ma'juj sikit. Buku ni, Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Ya'juj dan Ma'juj. Para ulama bahasa telah khilaf berkenaan dengan perkataan Ya'juj wa Ma'juj. Apakah kedua-duanya mustaq atau nama ajam? Pendapat pertama ialah ia adalah istiqaq. Ibn Manzur dalam Lisan Al-Arab menukilkan pandangan mereka yang istiqaq kedua-duanya dari bahasa Arab, dari perkataan ajatin nar, membuat-buat api, atau dari perkataan al-ma'ul ujaj, daripada air yang sangat masing. Perkataan Ya'juj atas wazan yaf'ul dan Ma'juj pula atas wazan maf'ul. Ia seolah-olah api yang menggelegak dan membara. Ia menggambarkan seolah-olah gerakan mereka tiada siapa yang mampu menahannya. Ini jika kedua nama ini daripada bahasa Arab. Tetapi sebaliknya, jika dia daripada bahasa ajam, yakni bukan bahasa Arab, maka tiada mustaq. Mustaq ni kata terbitang atau pecahan. Pendapat yang sama yang menganggap mustaq disebut oleh Al-Gharib Al-Asfahani, pengarang kitab Asyratus Sa'ah, berkata Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada bahasa Arab. Ya'juj yang berasal daripada perkataan ujaj, membawa maksud mengering, kemudian mengeras, dan satu lagi daripada perkataan al-aj, bermaksud ketika musuh datang dengan cepat. Manakala Ma'juj berasal daripada perkataan maja, yang bermaksud goncang atau mara atau berombak. Ombak tu dipanggil mauj. Menurut Abu Hatim pula, Ma'juj berasal dari maja, iaitu kekacauan. Ma'juj berasal daripada mu'juj, iaitu malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, melainkan isim ajam dan laqab gelaran. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ini makna Ya'juj wa Ma'juj.
Pendapat yang rajih adalah ia bukan mushtaq tetapi bahasa ajam dan termasuk dalam mamnu' minas sarf kerana sifat alamiah dan ajamnya. Inilah pendapat yang kuat kerana dua kabilah tersebut telah wujud dalam sebelum orang Arab lagi. Abu Al-Kalam Azad pula menyatakan bahawa perkataan Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada bahasa Ibrani. Ibrani ini bahasa Yahudi. Dan pada asalnya ia adalah bahasa asing. Masyarakat Yunan menyebutnya sebagai Gog dan Magog. Hampir sama je semua, Ya'juj wa Ma'juj. Surah Al-Kahfi dan Ya'juj wa Ma'juj. Firman Allah Ta'ala, qalu ya zal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Ibnu Katsir berkata, Ya'juj dan Ma'juj termasuk dari keturunan Adam AS sebagaimana yang ditegaskan di dalam Sahihain. Lihat tafsir Al-Quran Al-Karim. Syekh Al-Maghari berkata, apabila mereka tiba di antara dua gunung, iaitu tempat yang dikatakan oleh para pelancong pada abad ke-15 Masihi sebagai tempat yang unik, beliau dapati di antara dua gunung itu tinggal suatu bangsa manusia yang hampir tak dapat memahami setiap persoalan yang diajukan kepada mereka kerana tahap pemikiran mereka lemah. Sekiranya mereka mempunyai kecerdasan yang mantap, sudah tentu mereka memahami setiap persoalan yang diajukan berbanding penggunaan bahasa isyarat. Jadi dalam Quran ada sebut tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan ini disebut dalam surah Al-Kahfi dengan panjang lebarnya. Ya'juj wa Ma'juj adalah tanda akhir zaman yang akan keluar dan muncul membinasakan banyak manusia dan dunia. Akhirnya Allah selamatkan dia. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan ini pada minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang ini tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajak